Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang telah memberikan kita kekuatan, kesihatan dan ruang masa untuk kita hadir dalam majlis yang penuh dengan keberkatan. Dan kita berharap dengan adanya majlis ini Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan dan mempermudahkan kita menuju jalan ke syurga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita berpuasa berapa Ramadan dah, 14 Ramadan ni kan, 13, 14 ya, dah khatam Quran katanya setengah dah, ke baru nak start. Jadi kita cuba menggunakan dengan kelebihan bulan Ramadan ni dengan amalan-amalan yang terbaik untuk kita persembahkan di depan Allah, kerana kita tidak tahu adakah Ramadan yang akan datang dapat kita capai. Satu. Dan kedua, kita mengharapkan dengan adanya Ramadan ini Allah menghapuskan dosa kita, ya, menghapuskan segala kesilapan kita, mana-mana dosa, dan jadikan kita dalam keadaan bersih di depan Allah nanti, insya-Allah. Kita sambung balik pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Salihin, hadis yang ke-6. Wa an Abi Ishaq Sa'id ibn Abi Waqqas Malik ibn Uhayyib ibn Abdul Manaf ibn Zuhrah ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'b ibn Lu'ay al-Quraishi az-Zuhri ahadi asyara mashhudun lahum bil jannah. Qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'am hajjah al-wada' min wajhin ashtadda bi faqultu ya Rasulullah inni qad balagha bi min al-waja' ma tara wa ana dhu malin wa la yarithuni illa ibnatul li afa atasaddaqu bi sulusai mali qala la qultu fa shatru ya Rasulullah faqala la فثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك انتظر وارثك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. Qala faqultu ya Rasulullah ukhallafa ba'di ashabi qala innaka lan tukhallafa fata'mal 'amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa izdadat bihi darajatan wa raf'atan wa la'allaka tukhallafa hatta yantafi' bika aqwamun wa yudarra bika akharun. Allahumma amdi li ashabi hijratahum ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرث له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. Abu Ishaq Sa'ad ibn Abi Waqqas Malik ibn Uhayb ibn Abdul Manaf Az-Zurrah bin Zurrah bil Kilab bil Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurashi Az-Zuhri. Ia adalah salah seorang dari 10 orang yang dijamin masuk syurga. Ya, dia salah seorang yang dikatakan Rasulullah sebut seorang. Yang 10 orang tu. Dalam yang lain pun ada orang-orang lain yang tidak dimasukkan dalam 10 ni, tapi dia diberi khabarkan di kalangan ahli syurga. Ia berkata Rasulullah menziarahiku ketika haji wada' kerana sakit keras. Aku pun berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya sakitku sangat keras sebagaimana yang engkau lihat.
sedangkan aku mempunyai harta yang cukup banyak, dan yang mewarisinya hanyalah seorang anak perempuan. Bolehkah aku bersedekah 2/3 dari harta tersebut? Baginda menjawab, tidak. Aku bertanya lagi, bagaimana kalau separuhnya? Beliau menjawab, tidak. Aku bertanya lagi, bagaimana kalau 1/3? Beliau menjawab, 1/3. 1/3 itu banyak atau cukup besar? Sesungguhnya jika kamu meninggal ahli warismu kaya itu, lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga mereka terpaksa meminta-minta kepada sesama manusia. Sesungguhnya apa yang kamu nafkahkan dengan maksud untuk mencari redha Allah, pasti kamu diberi pahala, termasuk apa yang dimakan oleh isterimu. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku akan segera berpisah dengan kawan-kawanku? Baginda menjawab, sesungguhnya kamu belum akan berpisah. Kamu masih akan menambah amal yang kamu niatkan untuk mencari redha Allah, sehingga akan bertambah darajat dan keluhuranmu. Dan barangkali kamu akan segera meninggal setelah sebahagian orang dapat mengambil manfaat darimu, sedangkan yang lain masih merasa dirugikan olehmu. Ya Allah, mudah-mudahan sahabatku dapat melanjutkan hijrah mereka, dan janganlah engkau mengembalikan mereka ke tempat mereka semula. Namun yang kasihan merugi adalah Sa'ad ibn Khawlah. Rasulullah sangat menyayangkan ia meninggal di Mekah. Muttafaqun alaih. Okey, hadis rawahu Bukhari. Penjelasan dalam hadis ini terdapat dalil bahawa apabila mayat meninggalkan harta untuk diwariskan, maka sungguhnya ia menjadi kebaikan baginya. Maka setiap orang harus menghadirkan niat kerana mendekatkan diri kepada Allah, dan semua harta yang diinfak agar menjadi pahala. Baik. Di dalam hadis yang agung ini, atau satu wasiat yang besar, kita dapat melihat apa yang dikisahkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui kisah para sahabat di hari Haji Wada'. Haji Wada', haji apa? Haji yang terakhir ataupun haji yang penuh dengan cerita-cerita yang menarik dalam bab ini. Yang mana dalam peristiwa itu, hadis ini diriwayatkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya, salah seorang yang dikhabarkan menjadi ahli syurga. Dan kita kena tahu, bila Rasulullah dah mengkhabarkan dia di kalangan ahli syurga, confirm dia ahli syurga. Oleh kerana itu, apa yang Rasulullah kata dia ahli syurga, maka dia ahli syurga. Kita dengar Bilal didengar terompahnya di dalam syurga, Umar istananya di dalam syurga, maka dia ahli syurga. Atau lelaki yang mana Rasulullah kata akan masuk di kalangan kamu ahli syurga, maka dia tu ahli syurga, walaupun tak sebut dalam 10 orang ni. Ataupun wanita yang berkulit hitam yang ada penyakit itu, dikatakan dia wanita ahli syurga, maka dia wanita ahli syurga. Jadi yang mana Rasulullah dah tetapkan syurga, tetapi para sahabat majoritinya, ya, ataupun kesemuanya adalah orang yang telah diredai oleh Allah. Bila diredai oleh Allah, maksudnya ahli syurga. Senang cerita. Selain daripada tu, ya, kita tidak dapat menentukan siapa ahli syurga, walaupun imam-imam yang besar. Tetapi kita katakan imam-imam yang besar yang mengikut Rasulullah, maka mereka insya-Allah di kalangan ahli syurga yang terpilih, mudah-mudahan. Tetapi macam kita, boleh kita tetap aku ni ahli syurga. Sorry, dosa kita tu bertimbun lagi. Banyak zaman muda kita tu masih tak habis lagi dalam ingatan kita, kan? Ya, dengan pakaiannya masya-Allah, baju kebaya, kan? Dengan sanggulnya, kasut tumit tingginya, lipstiknya, ya, masih lagi dalam ingatan kita. Tapi bertaubatlah, beristighfar. Ya, kita pun alhamdulillah dah tua-tua macam ni, kan. Takkan tak bertaubat lagi. Cuma anak muda je lah, ya. Cuma mengatakan bahawa kita kena rujuk kepada Allah cepat, ya, kerana ruang taubat masih terbuka. Selagi nyawa kita ada, masih lagi terbuka. Selagi matahari tak terbit sebelah barat, masih lagi terbuka. Maka insya-Allah Allah tu Maha Pengampun. Okey. Ya. Siapa? Ya, na'am, radhiyallahu anhu. Okey. Kalau dia tambah Abdullah, itu radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma. Okey. Kemudian
Dalam kisah ini diceritakan Rasulullah menjengukku, yakni kisah Sa'ad ibn Abi Waqqas di haji wada' kerana sakit keras. Aku pun berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya sakitku sangat keras sebagaimana engkau lihat, sedangkan aku mempunyai harta yang cukup banyak dan yang mewarisinya hanya anak perempuan. Okey, dalam bab ini, ya, sahabat Nabi ini dia kena sakit yang terlampau keras. Maksudnya tak boleh dijangka sakit tu yang menyebabkan dia rasa dia akan mati. Oleh kerana itu kita alhamdulillah Allah bagi ya petunjuk kepada kita, kadang-kadang sakit ni penting. Bila ada sakit, alhamdulillah kita teringat mati. Ya, kalau sakit tu kuat sangat teringat mati. Ya, kita mengadu ke abang kita, abang buat dia aja kan. Allah lagi, ya Allah cepatlah aku mati. Ya, cepat je nak mati. Ya. Sebenarnya jangan begitu. Kenapa? Nanti kita tengok hadis ni bagaimana. Ya, kerana kita tak tahu. Mungkin dengan lambatnya kita mati, yang Allah bagi umur kita ni lambat, banyak kebaikan lagi kita boleh buat. Maksudnya banyak pahala boleh kita tambah. Tiba-tiba kita nak cepat mati, sayanglah kan. Dengan tambah pahala tu mungkin menyebabkan kita termasuk dalam kategori orang yang 4. Maksudnya boleh masuk dalam kategori nak masuk nabiyin tu mungkin susah. Syuhada'i minas siddiqin wa syuhada'i was salihin. Kita tak tahu kan. Jadi kita boleh mendapatnya dengan berusaha bersungguh-sungguh. Okey. Kemudian dia mengatakan, aku rasa ni aku nak mati ni, ya. Kita pula suami buat kita sebut rasa nak mati bang, supaya abang buat dapat simpati kan. Bagi simpati abang pun buat aja lagi. Tak apalah, sabarlah. Sedangkan aku mempunyai harta yang cukup banyak. Harta banyak, ya, yang nak waris seorang perempuan daripada anak dia, ataupun seorang perempuan, anak perempuan dia dan isteri dia je. Jadi harta banyak, bagaimana kedudukannya? Jadi dia nak bersedekah. Kita tengok ya. Ini di antara hukum hakam yang kita melihat dalam bab ini. Begitu hebat Rasulullah mengajar kita. Kita nak bersedekah, kita nak berbelanja, ya, ada syarat dia. Lelaki ini dalam riwayat ini mengatakan, aku nak bersedekah 2/3 daripada hartanya. Ada satu riwayat sahabat mengatakan, aku nak sedekah semua hartanya. Boleh ke? Ya. Kita tengok Rasulullah kata apa? Tidak. Bolehkah saya bersedekah 2/3 dari harta itu? Dia menjawab tidak. Ya, subhanallah. Kemudian aku bertanya lagi, bagaimana kalau separuhnya? Dia menjawab tidak. Bagaimana jika aku bersedekah 1/3? Lalu baginda menjawab, 1/3, maka 1/3 itu banyak ataupun cukup besar. Okey. Dalam hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahawa hukum hakam bersedekah berlaku di sini. Pertama, orang yang ada harta, dia kena tahu jumlah harta dia. Ya, jumlah hartanya. Ini dia ada harta, dia tak tahu banyak mana harta aku. Ya, aku nak sedekah semua sekali. Tak apa, kalau dia tak tahu, maksudnya dia nak sedekah semua sekali, dah ada masalah di situ. Okey. Dia kena tahu hartanya, kenapa dia nak bayar zakat. Kalau dia tak tahu harta dia banyak mana, nak bayar zakat macam mana? Berapa kata aku, entah, tak ingat. Ya. Banyak aku rasa. Tengok-tengok tak sampai 10,000. Tak ada zakat. Kan? Ataupun dia mempunyai harta, lalu dia nak sedekahkan semua. Kalau 2/3 tak boleh, semua lagi tak boleh. Habis yang Abu Bakar sedekah. Dia kata, apa yang tinggal padamu ya Abu Bakar? Allah dan Rasul. Umar datang, aku bagi separuh hartaku kepadamu ya Rasulullah. Macam mana tu? Itu semasa Nabi minta untuk nak pergi jihad, tak ada harta. Okey. Sikit lagi, betulkan sikit. Masa tu nak pergi fisabilillah jihad, so tak ada Okey. duit untuk nak pergi jihad. Sahabat-sahabat sumbang. Okey. Yang paling tepat, ianya berlaku di permulaan Islam. Okey, permulaan Islam tu kita tidak ada kekuatan yang ni, dan syariat meletakkan hukum hakam pembahagian sedekah tidak diturun lagi. Jadi permulaan Islam tak apa bagi banyak mana.
Tetapi bila dah syariat ada, hadis ini menunjukkan syariat baru dalam sistem bersedekah. Maka siapa yang nak sedekah harta dia, semua tak boleh, 2/3 tak boleh, setengah pun tak boleh. Jadi berapa banyak? 1/3. Itu had dia. Habis kalau sedekah 2/3, 1/2, apa hukum dia? Jawab. Nak sedekah, nak ambil sebahagian hartaku, BMW separuh, ambil. Apa hukumnya? Boleh? Boleh. Ni Rasulullah kata tak boleh. Tak boleh. Hukumnya tak boleh pasal Rasulullah dah kata tak boleh. Pasal dia akan ada efek. Bila Rasulullah kata tak boleh, dia ada efek, maksudnya berdosa. Tu kita kena faham ya. Agama bukan akal, agama ikut hadis ataupun ikut dalil. Rasulullah kata tidak, berarti tegas Rasulullah kata tidak. Okey. Jadi yang dibenarkan dalam syarak ialah 1/3 ke bawah harta kita. Kalau ada 1000, maksudnya harta kita 500 ke 500 pula, 300 lah, lebih kurang lah 330 ke bawah. Bawah lagi ambil 300, tak apa, sedekah. Ambil lagi RM3, tak apa, 30 sen, lampau. Boleh. Okey, maksudnya boleh tahap yang begitu. Ya. Jadi untuk mewarisi, maknanya dalam wasiat lah. Kalau kita nak masa hidup, kita nak sedekah, Dia termasuk dalam wasiat. Okey. Kerana harta faraid tidak dapat diusik. Kerana 1/3 kalau wasiat mesti 1/3 ke bawah. Dia tak boleh lebih. Pasal kalau nak wasiat hartaku setengah juta apa daripada harta, tak boleh. Itu adalah harta faraid. Okey. Kemudian dalam bab ini Rasulullah mengatakan, sesungguhnya jika kamu meninggal ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, sehingga mereka terpaksa meminta-minta kepada sesama manusia. Tu dia puncanya. Okey, kerana apa? Bapa dia ni kaya tapi dia dah jadi miskin. Itu puncanya. Lebih baik kamu tinggalkan harta itu pada anak-anak kamu dalam keadaan kaya. Ini menunjukkan juga bahawa di antara sunnah yang Rasulullah ajar kepada kita, tidak menjadi masalah untuk kita menjadi kaya. Tidak menjadi masalah untuk kita menyimpan harta. Tapi bayar zakat. Itu je. Bahkan kita disuruh untuk menjadi orang yang terbaik di kalangan manusia-manusia. Kalau kita orang kaya, terkaya, berapa banyak harta kita boleh membantu agama kita. Kan? Lihat Saidina Osman bagi, boleh bayang tak macam mana Osman bagi dalam siri peperangan, ya, perang Tabuk, 1000 ekor unta. 1000 ekor unta, berapa harta Saidina Osman agaknya? Kan? Itu kalau 1000 tu kita ambil bawah 1/3. Kan? Kaya, jutawan Saidina Osman. Okey. Jadi menunjukkan kepada kita sunnah yang Rasulullah mengajar kita menyimpan duit, menyimpan harta. Dan di sinilah datang perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah harta yang perlu kita faham elok-elok, supaya harta yang kita tinggal itu menjadi satu amalan ataupun harta yang harta yang berterusan ataupun harta yang diiktiraf sebagai ada pahala-pahalanya. Kerana apa? Di dalam hadis dalam surah surah apa tu, At-Takatsur tu, apabila Rasulullah mengatakan, manusia ni mengatakan hartaku, hartaku, sedangkan harta anak Adam tu ada pada 3 je. Apa yang dimakan, itulah harta dia. Habis dah kenyang, alhamdulillah, kita buka semalam kan. Itulah makanan harta kita. Habis yang ada kat rumah belum tentu lagi tu. Ya, silap-silap kot kucing makan. Okey. Yang kedua, apa yang kita pakai. Yang ketiga, apa yang kita sedekah, yang bakal disimpan di akhirat. Yang lain, orang yang di belakang kita yang akan mewarisinya. Tetapi tak menjadi masalah jika kita betul caranya. Letakkan betul caranya, ya, supaya anak-anak kita, generasi belakang kita hidup dalam keadaan baik. Maka itu tak menjadi masalah.
Cuma yang kita takut, ya, kes-kes kebanyakan orang harta tu belum je kita ke bumi, mereka dah bergaduh, dah berebut harta. Subhanallah, satu ujian yang besar, ya. Kalau kita tidak meninggalkan zuriat yang salihah, kita kemati je kita, mereka dah bergaduh. Bukan nak gaduh siapa nak mandi mayat ayah dulu, nak sembahyang ayah, kan? Bukan tu nak bergaduh, tapi gaduh harta ayah. Ya, subhanallah, macam kami menyaksikan, ya. Kerajaan ambil tanah tu lebih kurang 100,000 lebih kat kampung ni. Si bapa tu pegang, excited, pegang 100,000. Dapat pegang 2 minggu je, mati. Mayat tu ada, anak beranak dah bergaduh, kan? Nakkan duit tu, mayat tak settle lagi, ya. Itu yang kita takut tu, ya. Okey, baik. Jadi dalam hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahawa meninggalkan harta untuk anak-anak tidak menjadi masalah, meninggalkan harta kepada isteri ataupun suami tak menjadi masalah. Okey. Kemudian sesungguhnya apa yang kamu nafkahkan dengan maksud untuk mencari redha Allah, pasti kamu diberi pahala, termasuk apa yang dimakan oleh isterimu. Maksudnya apa juga yang kita bagi, macam seorang suami bagi kat isteri dia, maka semuanya dapat pahala. Ya, bagi makan, bagi pakaian, semua dapat pahala. Nak bagi apa lagi? Bagi je. Ya, bagi pakai cantik lagi, semua dapat pahala. Bagi kereta lagi, dapat pahala. Kalau suami nak fikirkan tu pahala. Ya, kalau suami tak fikir, kamu aja aku tak ada. Jawabnya tak adalah. Lepas aku awatlah, suami aku tak belajar agama, kan? Kalau belajar agama, lebihlah aku dapat. Kemudian Sa'ad ibn Abu Waqqas mengatakan, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku akan segera berpisah dengan kawan-kawanku? Maksudnya, apakah aku ni akan mati tak lama lagi? Lalu baginda menjawab, sesungguhnya kamu belum akan berpisah. Ya, kamu masih akan menambahkan amalan-amalan kamu, niatkan untuk mencari redha Allah. Okey. Di sini amat penting kita tahu, bukanlah Rasulullah mengetahui perkara yang kasyaf, perkara yang gaib, melainkan wahyu yang memberitahu. Kerana tak ada siapa yang kata apa kamu ni panjang umur, tak apa. Tak ada siapa yang boleh mengetahui. Ya, tiba-tiba bila kata tu dia mati. Macam mana? Ya. Jadi dikatakan di sini Rasulullah mengetahui melalui wahyu Allah bahawa Sa'ad ibn Abi Waqqas belum lagi sampai ajalnya. Sesungguhnya kamu belum akan berpisah. Kamu masih akan menambah amal yang kamu niatkan untuk mencari keredaan Allah. Nampak tak? Ada amalan-amalan kita yang kita ada plan dah, ya, nak bantu ni, nak bantu tu. Itu dikatakan niat-niat yang baik. Maka niat-niat yang baik macam ni perlu ada dan perlu dilakukan. Kerana apa? Bila ada niat dapat pahala, lepas tu kita buat, bertambah pahala. Sehingga akan bertambah derajat dan keluhuranmu. Ya, apa nak sebut keluhuran ni? Yang mana dikatakan darajah tu kita tahu, ya, mengangkat derajatmu. Okey, keluhuranmu. Tak apalah, kita al-muhim benda yang baiklah. Di sini dia tulis yang apa ni? Darajah wa raf'atan, kemuliaan. Kemuliaan, darajat dan kemuliaanmu. Dan barang siapa, mana dia? Dan barangkali kamu akan segera meninggalkan setelah sebahagian orang dapat mengambil manfaat darimu. Maksudnya, mungkin dengan kehadiranmu itu, ya, panjangnya umur, kamu memanfaatkan orang lain. Ya, tujuan kita yang Allah bagikan kita ni bukan untuk manfaat diri semata-mata, kita cuba manfaatkan kepada orang lain. Betapa besar pahala kalau kita memanfaatkan kepada orang lain berbandingkan memanfaatkan diri semata-mata. Ya, kita utamakan diri tetapi sebarkan. Oleh kerana itu pahala yang kita lakukan berkait dengan orang lain, dia akan berganda-ganda. Ya. Kita makan seorang-seorang berbuka puasa, ya, sedap pula tu. Ada pahala tak? Tak ada. Jangan bukalah macam tu, dah tak ada pahala. Pahala. Ya. Make sure lah kalau apa makanan tu macam mana. Kalau kencing manis, janganlah makan yang benda manis, kan. Okey. Maksudnya ada pahala. Kita bagi orang, seorang pun cukup. Pahala tak? Pahala. Makan pula sama macam kita. Pahala.
besar tu. Pahala puasa tu kita dapat tanpa mengurangkan pahala dia. Seorang, dua orang, tiga, ya, ibu-ibu, ya, besar pahala yang kita dapat. Oleh kerana tu, bila dikaitkan dengan orang, terus secara automatik pahala tu dia jadi bercambah. Tu pasal bila yang Rasulullah kata 3 perkara yang kekal tu, di antaranya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ajar 1, 2, 3, itu je. Tetapi dia boleh sampai ke mati. Betapa pahala tu kita dapat sampai ke mati. Ya, bukan senang tu kita nak dapat pahala yang begitu. Itu pasal orang yang mendidik tu pahalanya terlalu besar sebenarnya. Okey. Kita pun didik anak cucu kita, subhanallah, pahala kita besar. Okey. Jadi begitulah mendapat manfaat. Dia berkembang macam tu. Dia mendidik orang lain pula, dia mengajar orang lain pula, lagi besar pahala. Okey. Apa juga servis yang kita bagi, sebenarnya jangan, ialah bisnes lah kan. Tetapi bila kita bagi itu, ya, secara automatik dia melibatkan perkara yang dikaitkan dengan fardu kifayah. Kita tunaikan. Ya, misalnya Kak Sabah, tukang apa? Dia buat baju raya. Ya, dia buat baju, masya-Allah. Macam cikgu-cikgu tu. Lagilah besar. Ya, didikan yang dibagi. Okey. Jadi pahala tu dia orang pakai dah dapat pahala, kan? Kerana tutup auratnya. Tapi kalau dia buat baju tu nampak pusat ke, dapat dosa, kan? Orang pakai terus dapat dosa, kan? Tapi dia tunjuk untuk suami, dapat pahala. Dia bertukar macam tu pula, kan? Bawa keluar dapat dosa, bawa ke dalam dapat pahala, kan? Baik. Dan barangkali kamu akan segera meninggal setelah sebahagian yang dapat mengambil manfaat darimu, sedangkan yang lain merasa rugi yang dirugikan olehmu. Maksudnya yang tak dapat manfaat itu akan merasa rugilah. Ya Allah, mudah-mudahan sahabat-sahabatku dapat melanjutkan hijrah mereka, dan jangan engkau mengembalikan mereka ke tempat mereka semula, yakni mengembalikan kepada tempat mereka semula, kembali kepada kekufuran. Ya. Namun yang kasihan merugi adalah Sa'ad ibn Khawlah. Rasulullah sangat menyayangkan ia meninggal di Mekah. Ya, lelaki ini telah meninggal dunia di hari haji. Ya, dalam kisah ni. Jadi oleh kerana itu kita melihat niat yang baik itu mendatangkan manfaat, boleh mendatangkan pahala yang banyak kepada kita. InsyaAllah, niat je dulu. Ya, lepas tu buat. Dalam hadis ini terdapat dalil bahawa apabila mayat meninggalkan harta untuk diwariskan, maka sesungguhnya ia menjadi kebaikan baginya, menjadi pahala. Maka setiap orang yang harus menghadirkan niat kerana mendekatkan diri kepada Allah dalam semua harta yang diinfak agar menjadi pahala baginya. Penting tu. Ya, bila kita menginfak, kita niat kerana Allah, dah tutup mata, jangan ingat apa-apa lagi dah. Ya, janganlah ingat, walaupun dah 10 tahun, jangan ingat, jangan ungkit balik. Habis rugi pahala kita. Okey. An Abi Hurairah yani Abdurrahman ibn Sakhrin qala radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dalam satu riwayat, dan ditambahkan wa a'malikum dalam satu riwayat yang lain. Abu Hurairah yang nama sebenarnya ialah Abdurrahman ibn Sakhr. Nama dia. Gelaran dia bapa kucing, anak kucing. Ya. Berkata Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh kalian, tidak pula kepada bentuk rupa kalian, tetapi Dia melihat kepada hati-hati kalian. Dan riwayat yang lain, dan amalan-amalan kalian. Okey. Tulis tu amalan-amalan kalian tu dalam riwayat yang lain. Okey. Maksud dia, sesungguhnya Allah tidak melihat tubuh kalian kuat ke, sehat ke, dan juga tidak tengok kepada rupa kita, penampilan kita anggun ke tidak ke, tetapi yang Dia nak tengok hati kita tu. Hati kita main peranan menentukan segala-galanya. Kalau hati kita baik, berarti penampilan cara betul tu, cara ikut syariat,
maka diterima. Kalau hati kita tak baik, penampilan macam mana sekalipun takkan diterima. Oleh kerana itu, dia melihat hati kamu. Dalam riwayat mengatakan, dan amalan-amalan kamu. Hati dan amalan mesti digabungkan. Ya, dalam riwayat yang lain mengatakan amalan-amalan kamu, yang mana amalan itulah yang menentukan hati kita. Amalan baik, maka hati kita maksudnya baik. Okey. Penjelasan sudah semestinya bagi setiap insan agar senantiasa mengubati hatinya untuk menyucikan hatinya kerana Allah, sehingga setiap amalnya ikhlas kerana Allah dan Rasulnya. Sebab Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan tubuh, tetapi dia melihat pada hatinya. Itulah masalah hati yang jarang orang nak ubatkan hati dia. Bila badan sakit, cepat-cepat kita berubat. Bila muka kita nampak berkedut, cepat-cepat kita pergi spa ke mana ke, ya, facial ke, nak betulkan. Tapi bila kita tengok hati kita buruk, jahat, tak pernah orang nak mengubatnya. Pasal tak ada timbangan. Kalau badan kita rasa demam, adalah termometer yang kita tengok tu. Kalau badan kita rasa tak sedap, apa hal aku tak ada apa, tengok ke Allah ada kencing manis pula dah. Kan, darah tinggi, adalah sukatan-sukatan. Tapi kalau hati yang sakit ni, apa sukatan dia? Hati kita rosak. Kita kadang-kadang tak perasan, ya. Tetapi kalau bisikan-bisikan jahat tu mengganggu, itu masalah hati, ya. Kerana tak senang hati tengok orang, itu masalah hati. Dan yang kedua, masalah hati yang paling berat, dia berkaitan dengan masalah iman. Disukat dengan melalui solat kita. Macam mana kedudukan solat? Itu pasal Rasulullah mendidik solat sejak umur 7 tahun. Ya, didik solat. Kita, anak kita mana ada didik 7 tahun? Kan, solat tak didik pun. Dalam 10 tahun apa Rasulullah kata? Tak solat, pukul. Ada kita pukul anak kita. Alhamdulillah anak kami semua solat. Okey, kalah lah ustaz, kan? Maksudnya kita kena tegas. Bukanlah pukul selalu tu, itu silap lah konsep dia. Pukul sekali takdib pasal usia tu boleh dipukul. Kenapa? Pukul tu mengajar dia. Cukup sekali, dia akan takut. Ya, letak rotan, Rasulullah kata letak rotan kat depan tu rumah. Kan, biar anak-anak tengok, orang rumah tengok, takut bapak tu. Tegas kan? Tu dia. Tetamu datang pun tengok, takut tu, ada rotan pula kan. Tak, nak menunjukkan anak-anak kena tahu. Rupanya solat ini main peranan semua amalan-amalan yang akan datang. Tu je. Ni dia, kita nak suruh solat dah umur 20 tahun. Bukan liat dah. Dah jadi bengap dah. Ya, itu kedudukannya Rasulullah ajar. Kita kena ambil kira. Okey. Jadi masalah hati dinilaikan melalui solat. Kalau solat tu tonggang langgang, melengah-lengahkan solat, ya, saya tak tahu, wallahualam. Kadang-kadang kaum perempuan ni saja suka melengah-lengahkan solat. Dia rasa sibuk. Bukan sibuk pun tak tahu. Ya. Tak boleh. Jangan melengah-lengahkan. Terutamanya, maaf kata, hari-hari yang dia tahu dia akan period tu. Jangan melengah-lengahkan. Zat masuk terus solat, zat masuk terus solat. Tiba-tiba pak kata dia tak solat lagi, sedangkan waktu dah masuk. Dosa dia. Siapa? Dia dah tahu waktu-waktu macam tu dia akan datang cuti dia. Dosa. Okey? Baik. Kalau hari biasa, isyak ni boleh didapat tak? Kita memang melewatkan solat isyak itu adalah yang Rasulullah kata, kalaulah tidak disebabkan masalah kaum dia, maka aku akan lewatkan isyak sampai lewatlah dalam pukul 12, 11 macam tu kan. Tetapi dalam perbahasan tu ulama mengatakan bahawa yang dimaksudkan melewatkan solat isyak tu bagi orang yang solat berjemaah. Kalau imam tu nak lewatkan isyak, maka kita lewatkan. Tetapi bagi seorang solat, kita solat seorang-seorang, sebaik-baiknya awal waktu. Begitu kedudukannya. Tapi kalau macam kita semayang terawih, Ustaz. Mana kalau dia tak sempat kan, dia dah rush period tu, baru sampai daripada pejabat, lepas tu tak sempat nak solat isyak. Lepas tu terkejut. Imam solat terawih, lambat dia keluar pejabat. Buka kat pejabat dia. Okey. Tak apa. Okey, itu dalam kes yang lain. Maksudnya, adakah kita boleh mengikut imam yang sembahyang sunat melalui imam yang imam sembahyang sunat, kita sembahyang fardu? Boleh, tak apa. Janji sembahyang sunat itu sama sifatnya dengan sembahyang fardu.
Faham sama sifat. Maksudnya kalau sembahyang raya tu 2 rakaat juga, tapi sifat dia ada takbir. Ya, 7 dengan 5. Tak boleh nak ikut. Kalau sembahyang mayat pula, ya 4 takbir. Kan tak ada rakaatnya. Allahu Akbar, kita pakai rokok lah. Mereka tak rokok pasal apa? Rupanya ada mayat kat depan. Dah ramai sangat orang sembahyang kan, kita tak tahu. Okey. Jadi itu tak boleh. Yang mana sembahyang yang sama sifat, macam sembahyang sunat-sunat kita yang ada sekarang ni, sunat tarawih apa, masuk je. Ini berdalilkan dalam kisah Muaz atau Abdullah bin Mas'ud, yang mula-mula dia sembahyang isyak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia balik ke kabilah kawasan dia menjadi imam, menyembahyangi kaum dia. Okey, isyak fardu dah habis kan? Habis, yang ni apa dia? Ulama mengatakan itu menjadikan sunat. Takkan mustahil 2 fardu sekali. Jadi dibenarkan. Okey. Cuma dia kena tambah lah. Jangan dibuat qasar jadi tarawih pula 2 pula kan. Okey. Okey, ada apa soalan kat sini? Macam kita sembahyang tarawih kan, memang kata tahiyat satu masjid pun memang mustahak lah kalau kita dah lewat. Kita macam kita ikut imam dah start tarawih, kita start ikut imam juga, tapi kita niat untuk tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Okey. Dalam bab ini, bab tahiyatul masjid, satu bab khilaf yang besar ya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang katakan sunat. Tetapi hampir semua mengatakan dengan adanya solat-solat lain, dia mengangkat tahiyatul masjid. Maksudnya kalau kita buat solat sunat duha ke dalam masjid tu, secara automatik terangkat tahiyatul masjid. Kita buat sembahyang isyak ke, terangkat tahiyatul masjid. Tak payah buat. Okey. Jadi itu pandangan yang kuat lah dalam bab itu. Cuma adakah wajib ataupun sunat, benda-benda yang begitu kita tak nak bahaskan. Okey. Benda khilaf. Okey. Tapi kita katakan buat lebih afdal, tak dinafikan. Okey, baik. Hadis yang berikutnya, wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu syuja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayyu dzalika fi sabilillah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi hiyal 'ulya fahuwa fi sabilillah, muttafaqun alaih. Abu Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari, seorang sahabat Nabi yang suaranya merdu, ya. Rasulullah ditanya perihal seorang yang berperang dengan tujuan menunjukkan keberanian, dan ada lagi yang berperang dengan tujuan kesukuan kabilah dia. Ada pula yang berperang dengan tujuan menunjuk-nunjuk. Dari semua ini, manakah yang termasuk berperang di jalan Allah? Lalu baginda menjawab, siapa yang berperang agar kalimah Allah menjadi tinggi, maka dia berada di jalan Allah. Muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Apa maksudnya? Ini adalah satu amalan di antara amalan-amalan yang terbesar. Walaupun dia tidak masuk dalam rukun Islam, tetapi dia amalan yang paling besar dalam siri agama kita. Jihad fi sabilillah. Rupanya amalan-amalan yang begini, syaitan pun paling besar masuk dalam mengacau dia. Kita saksikan dalam hadis ni menunjukkan 3 perkara ni syaitan masuk dalam orang yang berjihad fi sabilillah. Ni dia talbis iblis, jahat. Makin hebat orang tu, makin dia datang. Pasal ibu-ibu, kalau lagi kuat kita nak beramal, kuat lagi kita nak menuntut ilmu, syaitan akan datang. Mula kawan kita datang, jomlah kita ke tempat lain lah. Mula kawan kita datang nak buat apa? Main kutu, tapaway lah. Dah tak main lah tapaway lah, korok apa semua. Okey. Jadi dia datang benda-benda yang macam itu, ya. Maka kita kena faham elok-elok, ya. Kita kena ada istiqamah dalam beragama. Yang masalah ini adalah masalah jihad. Yang Rasulullah menjaminkan syurga, yang Rasulullah menjaminkan adanya syafaat, yang terselamat dari gegak gumpita, maksudnya dari pekikan hari kiamat, yang terselamat daripada azab kubur. Berarti benda ni adalah satu benda yang besar. Tetapi kalau tidak dijaga, terdapat dalam satu hadis yang mana 3 perkara ni amalan yang terbaik, tapi semua 3 ni orang tu masuk neraka. Apa dia? Pertama, jihad fi sabilillah.
Apabila diketengahkan kepada Allah, lalu dikatakan kepada dia, apa yang kamu buat dengan nikmat yang aku bagi? Lalu dia mengatakan, aku telah menggunakan untuk berjihad fi sabilillah kerana-Mu ya Allah. Lalu Allah mengatakan, kamu penipu. Kamu bukan berjihad kerana aku, tetapi kamu berjihad kerana nak dapat gelaran puji. Masya Allah, hebatnya kamu, kuatnya kamu. Jihad. Lalu dikatakan, apa dia? Tarik dia masuk neraka. Subhanallah, habis. Maksudnya jihad gadai nyawa, gadai harta, habis macam itu, kosong. Kemudian lelaki yang mana dia menggunakan ilmu, membaca Quran dengan bacaan hebat, tarawihnya ataupun mengajarnya, lalu ditanya tentang perkara tersebut, nikmat yang Allah bagi, lalu dia mengatakan, aku menggunakan untuk membaca ayat-Mu kerana-Mu ya Allah. Allah kata apa? Penipu. Kamu nak menunjuk-nunjuk supaya orang kata kamu sedap bacaan, pandai keluar fatwa, pandai agama, seret dalam neraka. Itu ibu-ibu ya, taraf ustaz bukan senang nak menghadapi benda ni. Minta Allah lindunglah. Itu yang di antara perkara yang kita takut. Yang ketiga, orang yang menginfak harta ni, dikatakan kepadanya, ya, tentang nikmat yang Allah bagi, dia kata, aku menginfakkan harta kerana-Mu. Penipu. Ini masalah hati. Semua masalah hati yang dikaitkan ni, semuanya masalah hati yang mana keikhlasannya tak ada kepada Allah. Seret masuk neraka, habis cerita. Nampak tak? Perkara yang begini kena jaga elok-elok. Jadi dalam hadis ni berkaitan dengan jihad fi sabilillah, Abu Musa bertanya, Rasulullah ditanya perihal seorang yang berperang dengan tujuan menunjukkan keberanian dan berperang untuk tujuan kabilah, nak bela kabilah dia, orang Melayu, orang Jawa, orang apa lagi, Minang misalan, ataupun berjuang untuk menunjuk-nunjuk, lalu semuanya itu bukan fi sabilillah. Yang dimaksudkan fi sabilillah, siapa saja yang berperang agar kalimah Allah menjadi tinggi, maka dialah yang berada di jalan Allah. Maksudnya kita nak mengangkat agama kita. Oleh kerana itu, kita kena ada dalam hati kita untuk mengangkat agama kita. Bila kita bersedekah tu, sedekah untuk tujuan agama, untuk meninggikan agama, untuk membantu orang. Kena ada. Dan jiwa kita ni mesti sentiasa bergelora untuk menjaga agama kita, bersemangat untuk menjaga agama kita. Jangan biar kosong aja ataupun cool aja. Tak boleh. Kena ada semangat untuk apa aku nak buat untuk agama aku, apa kebaikan yang aku nak buat. Kena ada. Itu pasal kadang-kadang orang yang aktif tu buat kebajikan. Sebenarnya baik. Banyak benda yang bermanfaat. Jadi penjelasan hadis ini sebagai dalil bahawa setiap niat itu tidak memiliki batas, tapi itulah apa pula orometer pula yang disabdakan oleh Nabi sebagai ukuran, ya, yang adil dan sempurna, iaitu siapa saja yang berperang agar kalimah Allah menjadi tinggi, maka dialah berada di jalan Allah. Betulkan niat kita. Misalnya nak datang ke sekolah pula, sekolah orang dewasa kita ni, yayasan taklim. Apa tujuan? Nak jumpa kawan lama tak jumpa dah. Ni minggu depan nak cuti dah, nak raya, kan? Tak, datang kerana nak menuntut ilmu. Alhamdulillah. Bila datang kerana nak menuntut ilmu, jumpa kawan, dah baru dapat 2 sekali, kan? Kalau datang nak jumpa kawan, dapatlah kawan, kan? Okey, baik. Wa an Abi Bakrata Nufai' ibn Haris Al-Thaqafi anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala idza iltaqa muslimani bisayfayhima falqatil wal maqtul fin nar. Qultu ya Rasulullah, hadha al-qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Muttafaqun alaih. Abu Bakrah Nufai' bin Haris Al-Thaqafi berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, apabila 2 orang Islam yang bertengkar dengan pedangnya, maka orang yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama berada dalam neraka. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, sudah wajar yang membunuh itu masuk neraka? Lantas bagaimana gerangan yang terbunuh? Yakni yang kena bunuh takkan masuk neraka juga? Baginda menjawab, kerana apa? Kerana ia sangat bersedia untuk membunuh sahabatnya. Ya, maksudnya hati dia pun nak bunuh sahabatnya, cuma dia tak dapat nak bunuh. Dia kena bunuh dahulu. Jadi disebabkan niat dia tu nak membunuh, pasal dia dah keluarkan senjata,
maka itulah yang dikatakan niat tak baik, maka duduk masuk neraka. Itu kaedah yang kita lihat ada masalah. Ya. Kalau dia itulah niat dia. Kalau dia mempertahankan diri, itu lain cerita. Tetapi kalau niat dia nak membunuh kawan dia juga, maka di situ dikait dengan niat yang tak baik. Ini dikuatkan dengan dalil yang dikaitkan dalam kisah Qabil dengan Habil. Okey, cuba buka dalam surah Al-Maidah, Qabil dengan Habil punya cerita. Sehingga kan Rasulullah kata, jadikanlah kamu seperti dibagi misal Habil. Surah Al-Maidah, surah yang ke-7, juzuk ke-7, surah ke-5. Allah, puasa ni, maaf. Ayat yang 27. Jumpa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam, yakni Habil dan Qabil. Menurut yang sebenarnya, ketika kedua mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yakni Habil, dan tidak diterima dari yang lain, iaitu Qabil. Ia berkata, yakni Qabil, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang yang bertakwa. Okey? Jadi dalam ayat ni kita tahu ceritanya kan? Nak cerita ke? Tak payah. Tak payah. Nak ceritakan. Ya, okey. Dalam kisah dua anak Adam ni, Qabil dengan Habil, maka Allah berikan pada zuriat Adam ni, sebelum syariat dijalankan, maka syariat Nabi Adam, bila lahir tahun tu anak dua orang. Ini setengah riwayat. Macam tahun ni beranak, dapat dua, laki perempuan. Okey. Tahun yang berikutnya atau tahun yang lagi satu, beranak lagi, dua, laki perempuan. Okey. Yang laki abang ni berkahwin dengan adik perempuan yang tahun berikutnya. Yang adik lelaki ni kahwin dengan yang perempuan tahun yang berikutnya. Begitu kedudukannya perkahwinan. Kerana syariat dia begitu. Okey. Tiba-tiba dalam kisah Qabil dengan Habil, ya, Qabil adik perempuan dia comel. Dikatakan begitu. Jadi dia tak nak kahwin dengan adik Habil. Tak boleh, syariat kena begitu, kan? Maka dia tidak puas hati, lalu dikatakan, aku nak juga. Tak boleh. Syariat dah ditetapkan. Maka dua-dua untuk membuat korban. Okey, kita tengok korban apa siapakah yang diterima oleh Allah. Dalam riwayat menceritakan Qabil membuat korban yang hebat, kerana dikatakan, wallahu alam, dalam benda-benda begini dah bercampur dengan Israeliat. Qabil meletakkan korbannya, dia adalah penggembala kambing. Maka dia bagi kambing yang montel-montel, gemuk-gemuk, ya, besar. Habil adalah orang yang bercucuk tanam. Dia baginya macam durian mangkor lah, apa lagi buah-buah yang dah tak elok, dia bagi. Lepas tu dia nak menghadap Tuhan, nak minta Allah terima korban dia. Terima tak? Okey, kita akan tengok. Dan bab ini yang saya banyak mempertikaikan orang lelaki yang berada di rumah. Kadang-kadang dia solat macam mana di rumah.
Masya Allah, dia boleh pergi majlis pengantin dengan cantik, segak, pergi majlis-majlis hebat, ya. Sampai kat rumah kadang-kadang solat pakai kain je, tak pakai baju. Pergi solat pakai singlet nampak ketiak. Lepas tu, ya Allah, masukkan aku syurga, ya Allah. Agak-agak macam mana tu, ya? Kenapa tak boleh ke pakai cantik, segak, berhadapan dengan Allah, kan? Masalah, kan? Itu satu masalah. Dan kita pun sama juga kadang-kadang orang perempuan ni, kan, sama, telkung dah penuh tek lalat dipakainya, kan? Satu. Lepas tu kalau depan suami, Masya Allah, pakaiannya alahai, bau belacan lah, apalah. Paling seksi pakai bergetang dada, apa, berkemban, kan? Yang lelaki pun bila dah sampai ke rumah tu, dia kain bawah pusat, ya. Itulah paling smartnya. Silap sebenarnya kalau kita tengok sirah Rasulullah, silap. Paling kat rumah lah kena anggun, macam pramugari tu, ya, pakai dia. Yang lelaki pun macam pilot tu, terbalik, ya. Di luar lagi smart. Itu pasal lah kita kena ambil kira bab-bab yang begini. Buat terbiasa. Dah pasal kita dah terbiasa, akhirnya benda tu jadi dikata. Okay. Baik, tinggalkan kisah tu. Ni. Maka tiba-tiba korban yang Qabil serahkan tidak diterima oleh Allah kerana tidak elak, dan Habil diterima oleh Allah kerana dia terbaik. Jadi apa yang Habil buat betul, maka dia diterima Allah, dan dia mesti berkahwin dengan keadaan sebaliknya. Begitu kedudukannya. Qabil tak puas hati, aku akan bunuh kamu. Okey, apa Habil jawab? La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin. Sesungguhnya kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Ni dia Rasulullah kata, jadilah kamu seperti Habil. Yakni bila orang nak buat kamu, kata aku takut kepada Allah. Ni, ya. Oleh kerana itu dalam kisah ni amat penting. Dan orang yang dalam hadis ni, apabila orang tu nak bunuh, maka dia pun bercita-cita nak membunuh. Tetapi kalau macam yang Kak Zahra kata tu, orang tu nak bunuh, kita tak ada niat nak membunuh dia, kita hanya nak mempertahankan saja. Kalau maka mudah-mudahan tak ada apa-apa, Allah ampunkan. Dan pasal kita mempertahankan diri kita. Tapi mempertahan pun dah tercucuk-cucuk, aku cucuk lah kamu, kan. Itu tak jadi juga, kan. Kamu cucuk-cucuk tak kena, geram aku cucuk. Cakap tak dengar, kan. Maka tu tak boleh lah pula, kan. Cuba elakkan. Okey. Jadi hadis ini sebagai dalil bahawa semua amal itu bergantung pada niatnya. Okey. Kalau niat nak mempertahankan diri dan kita cuba tidak membunuh dia, maka insya-Allah di sisi Allah tak ada apa masalah. Dan bahawa seorang Muslim ketika ia berniat untuk membunuh sahabatnya, maka seolah-olah ia telah melakukan hal tersebut. Hadis ini juga sebagai dalil bahawa membunuh itu termasuk dosa besar dan sebagai salah satu penyebab masuk neraka. Dan kita mohon perlindungan Allah. Ya, baik-baik. Dalam bab ini ramai masyarakat kita pun tersilap. Okey. Pertama, dalam bab hukum bunuh ni dia ada hanya 3 atau 4 je kategori dibenarkan, dan bukan kita yang membuatnya. Ya. Pihak mahkamah yang menentukannya. Pertama, orang yang dihukum bunuh seperti orang yang dah berkahwin melakukan zina, maka hukumnya bunuh. Itu je darah yang dibenarkan oleh syarak. Yang kedua, orang yang membunuh, maka balas bunuh, maka mahkamah yang memutuskan. Itu semua mahkamah memutuskan. Dan yang ketiga, orang yang murtad dihukum bunuh. Dan yang keempat, mungkin apabila berlaku pemberontakan ataupun burat yang ni di bawah kerajaan Islam, mereka keluar, maka untuk dihapuskan terpaksa bunuh tu oleh kerajaan tu sendiri. Ya, lebih kurang lah tu. No comment.
Okey. Jadi begitu kedudukannya. Yang lain macam Khawarij buat. Khawarij yang pernah saya ceritakan, yang cuba nak meletakkan tempat-tempat tertentu, tak boleh, kerana dia efek kepada orang yang tak berdosa. Kenapa? Ataupun kita, keluarga kita kena bunuh, maka kamu kena hukum bunuh, kita bunuh orang tu, pun tak boleh. Sebab apa? Lepas kita bunuh, orang tu punya keluarga bunuh kita. Lepas tu keluarga kita dapat tu, bunuh dia, sudahnya perang. Itu yang jadi kes dalam masyarakat Arab. 70 tahun berperang disebabkan permulaannya tanpa kuda je. Orang tu bawa lah gandum kan, bawa gandum letak tepi tu. Mat ni pula bawa kuda kan, diikat taklah jauh daripada tempat tu. Kuda nampak gandum, talinya panjang pula kan, pergilah dekat gandum makan. Yang Mat punya gandum tu tiba-tiba keluar. Kuda siapa ni makan gandum aku? Dia tamparnya kuda tu. Elok waktu dia tampar tu, tuan punya kuda keluar. Marahlah dia. Kenapa kamu tampar kuda aku? Makan sini. Bergaduh, bertumbuk-tumbuk, terus ditikapnya. Ya, yang punya kuda tu tikam. Yang punya gandum tu. Bila tikam, kabilah gandum ni marahlah. Pasal di sana dulu kuat kabilah kan, kabail dia tu. Maka dia serang orang kuda ni, dibunuh. Bila orang kuda ni kena bunuh, kabilah orang kuda ni marahlah. Tu dia berperang selama 70 tahun. Rasulullah yang menyelesaikan. Subhanallah ya. Dahsyat, bab tampar kuda je. Baik-baik kalau kucing jiran sebelah masuk, tampar. Siap. Seolah-olah kamu menampar dia kan. Kita tampar dia 70 tahun pula tak bertegur kan. Dia buat apa lantak kamu semayang jenazah, dia mati pun buat tak peduli. Jangan. Ya. Okey, cuma nak menceritakan dalam kes ni kita tak boleh bertindak sendiri. Kita bunuh orang tu, bunuh dia akan menimbulkan masalah yang besar. Okey. Jadi ini di antara perkara yang kita lihat, yang kita kena tahu, niat mengubahkan segala-galanya. Okey, niat mengubahkan segala-galanya. Tapi niat mesti betul dengan cara. Niat tak betul, cara pun tak betul, tak jadi. Okey, ada persoalan kat sini? Okey, kita berhenti kat sini. Pengumuman cuti Yayasan Ta'lim akan bercuti mulai Isnin 29 Julai 2013 hingga 19 Ogos 2013. Semua pengajian tiada pada tempoh tersebut. Kelas terakhir sebelum cuti adalah pada 28 Julai. Kelas pengajian akan disambung kembali pada Selasa 20 Ogos. Ya. Okey. Start cuti 29 Julai hingga 19 Ogos. Sebulan. Tak sampai sebulan. Okey. Dan akan mula Selasa 20. Jadi insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan ibu-ibu ya mendapat ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita ikhlaskan diri kita, bersihkan diri kita. Ya. Okey. Kaedah murtad ni ialah kaedahnya dia mesti dirujuk pada pihak atasan, apa-apa pun pemerintah. Pemerintah yang membicarakan. Maksudnya kalau seorang tu murtad, pemerintah akan mengarahkan Jabatan Agama Islam ataupun bahagian-bahagian Islam ni panggil dia untuk memastikan. Tapi kita tidak, wallah alam, adakah peruntukan syariah pada bab itu. Memastikan kedudukannya, kenapa dia murtad. Kadang-kadang orang tu murtad, dia tak tahu, dia ikut aja, ataupun mungkin dia tertekan masalah harta, ataupun berbagai-bagai, tengok. Tetapi kalau dia murtad kerana memang dia tak suka pada agama, okey, maka pihak yang dikhususkan tu boleh mengambil tindakan, minta dia tarik balik. Maksudnya bertaubat. Dia tak nak, dia keras hati juga. Dalam tempoh yang tertentu, maka boleh dijatuhkan hukum. Okey. Maksudnya ada syarat-syarat, bukan terus kamu murtad, pancung, tak boleh. Kalau kita pergi tempat orang asli, itu yang syoknya, kan? Macam kami acara Ramadan ni, insya-Allah 10 akhir ni nak pergi ke tempat orang asli.
kita buat di kawasan Perak Tengah 3, cuba nak buat dekat Simpang Pulai dekat Cameron punya tu pun majlis buka puasa kan dengan agihan tu kita nak buat. Okey, pernah kita pergi tu, lama ke dah masuk Islam? Alhamdulillah, saya dah 3 kali masuk Islam. 3 kali masuk Islam? Macam mana tu? Rupanya yelah, didikan tak ada. Dia bila orang datang nak bagi bantuan, dia masuk Islam. Saya orang Islam. Lepas tu Kristian datang, dia keluar Islam, dia masuk Kristian. Orang Islam datang lagi, dia masuk Islam. Macam tu rupanya orang asli ni. Jadi kalau kes yang macam tu, kita tak boleh nak pancung. Pasal dia sendiri pun tak tahu apa arti dia masuk Islam, ya. Lepas tu dia keluar balik. Jadi dia perlukan pendidikan yang betul dalam bab itu, ya. Jadi begitulah, ya, perlu penelitian dan kepastian. Dia tak boleh nak hukum begitu saja. Jadi pihak yang berkuasa itulah yang akan menentukan kedudukannya. Okey. Okey, ada apa lagi? Ada? Tak ada? Jadi insya-Allah, ya, kuih raya pun dah banyak, baju raya pun dah banyak, kan, dah siap. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita, ya, dan jangan lupa, ya, puasa kita jangan batalkan amalan kita, dan juga bila hari raya tu gunakan sebaik-baiknya untuk beramal dengan perbuatan amalan-amalan sunnah yang boleh kita lakukan. Meriahkan hari raya dengan takbir, bukan dengan TV, kan, ataupun meriahkan dengan menziarahi tetamu. Okey, menziarahi tamu, menziarahi orang. Dan mudah-mudahan dengan adanya kebaikan tu, ya, Allah bagikan kita pahala yang besar, insya-Allah. Wallahu a'lam bisawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap dari kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.